Baik, sememangnya saya memerlukan anda semua seperti mana kami di Nasional FM sentiasa memerlukan anda juga. 2.30 minit petang ketika ini seperti biasa hari Isnin. Janji temu anda bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Dan Assalamualaikum, selamat petang. Salam sayang, salam keluarga Malaysia untuk anda yang sedang menonton juga ketika ini di saluran berita My Freeview 123 dan juga kepada anda yang sedang mendengar Nasional FM ketika ini. Selamat petang saya ucapkan untuk anda. Hari ini Counter Celebrity menerusi seleksi Konti Radio kembali lagi bertemu anda dan macam biasa Nasional FM menerusi Counter Celebrity. Saya tidak keseorangan, Ridwan juga tidak keseorangan. Kali ini saya bersama dengan tetamu di Konti yang menggelarkan namanya sebagai Gibb Idris. Dari dulu sampai sekarang kami dah lama berkawan. Assalamualaikum Gibb. Assalamualaikum semua yang mendengar. Terima kasih saya ucapkan kepada Nasional FM kerana sudi menjemput saya sekali lagi dekat Konti pada hari ini. Baik, Gibb dia memang pemalu sedikit orangnya, tapi sebenarnya dia sangat baik dan kalau anda mengenali individu bernama Gibb Idris ini, maka anda akan berkawan bersama-sama dengan beliau sampai bila-bila. Baik Gibb, kita nak baca trivia yang disediakan oleh penerbit saya. Puan lah, Cik Alia dan juga Cik Zura kita. Saya panggil puan, dia marah. Okey. Siapa sebenarnya Gibb Idris ini? Nanti beliau akan jawab dengan lebih lanjut. Tetapi saya ada sedikit trivia untuk dikongsikan bersama dengan anda. Beliau merupakan pengasas bakat fashion, pertunjukan fashion, permodelan dan koreografer landasan ataupun fashion talent founder, fashion show modeling and runway choreographer. Baru-baru ini nama Gibb disebut-sebut kerana idea beliau dalam mereka style. Setiap artis beraksi di hadapan televisyen dan di hadapan kamera, tidak kira untuk saluran TV swasta, malah saluran TV kerajaan. Selain mencipta style artis, beliau juga memberi idea dalam mereka pakaian kepada mereka tempatan. Jadi kita nak ucapkan sekali lagi selamat datang Gibb. Dan mungkin boleh ceritalah serba sedikit. Saya memang dah mengenali Gibb ni, tapi ni bila dah bersiaran ni, saya teruja untuk mendengarnya. Untuk dikongsikan juga kepada pendengar-pendengar kita. Gibb, latar belakang asal dari mana? Nama betul siapa Gibb? Saya orang panggil saya Gibb Idris je, senang. Senang Nama betul tak nak reveal Nama betul saya tak nak reveal. Takut nanti kawan sekolah cari. Asal kat mana? Saya Kelang. Kelang. Saya orang Kelang. Orang Selangor lah ni. Tapi kacukan lah. Mak saya Lustar, arwah bapak saya Negeri Sembilan. Oh, macam saya lah. Saya Sabah. Orang betul. rumah saya Kelantan. Ya, betul. Anak-anak saya dah jadi orang KL. Dan betul. sekarang lebih tepat lagi orang Putrajaya. Okey, Gibb. Kita nak menyentuh lah mengenai career Gibb, kerjaya Gibb. Dah berapa lama berada dalam arena fashion dan gaya ni sebenarnya? Okey, sebenarnya saya mula dalam industri ni daripada tahun 2017. Okey. Tak lama sangatlah kan sebenarnya pun. Lama dah? Boleh lah. Oh, kira masa kita baru berkenalan tu baru bermula lah. Ya betul. Okay. Masa tu saya baru memulakan buat career sebagai stylist ni. Jadi daripada situ, daripada semuanya saya bermula daripada RTM. Okey. Ya, betul lah slogan RTM tu. Semuanya bermula di sini. Semuanya bermula di sini. Ya, betul. Boleh kongsikan pada penonton dan juga pendengar apa momen yang membuatkan anda bermula? Okey, pada masa tu saya nampak kebanyakan design-design rekaan pakaian ataupun konsep-konsep yang diketengahkan adalah konsep-konsep biasa. Jadi saya tercetusnya idea saya sebab saya fikir revolusi fashion ni akan berubah-ubah. Yes. Dia setiap 5 tahun dia akan berubah, setiap 10 tahun dia akan berubah dan dia akan terus berpusing. Sebenarnya dia akan berpusing. Yes. Jadi pada tahun lepas sebenarnya kalau kita tengok konsep revolusi fashion dalam kita ambil dalam konteks yang kecil lah macam baju raya ke apa kan, dia akan balik ke 5 tahun lepas punya design. Jadi apa yang saya fikirkan, kalau macam tu kenapa tak saya cipta satu revolusi sendiri yang mana dia akan diketengahkan dan orang akan guna pakai idea tu. Okey. Jadi minat tu sebenarnya bila dah timbul idea seperti itu baru nak menggali ilmu atau memang dah ada basicnya sebelum tu Gibb? Okey, sebenarnya saya lebih kepada on field. Saya lebih kepada lapangan. Saya lebih kepada praktikal. Contoh praktikal? Okey, contoh praktikal sebab setengah orang dia lebih kepada draft kan, konsep tu daripada lukisan, lakaran, sketches semua tu. Tapi saya lebih kepada saya suka melihat
balik ke belakang. Okey. Bila balik ke belakang and then kita tengok daripada zaman dulu tu sebenarnya tahun 80-an, 70-an tu pun dia punya design pun boleh tahan juga tau. Okey. Yang mana diguna pakai pada tahun 20-an ni, tahun millennium ni. Jadi bila kita tengok dorang, sebenarnya dorang dah pakai apa yang kita pakai. Okey. Tapi cuma kita tak perasan. Jadi sekarang kita pakai balik apa yang dia pakai. Jadi untuk yang ke millennium tu, kalau kita tengok kebanyakan design millennium sekarang ni, dia akan bagi kita mungkin agak mengarut sikit kan. Tapi sebenarnya benda tu adalah satu perkara yang unik lah. Jadi saya nak ketengahkan sesuatu yang unik. Tahun 90-an, hujung tahun 90-an, Betul. mengenakan seluar bell bottom yang Betul. dipakai oleh Elvis Presley. Betul. Hari ini saya mengenakan skinny seperti mana dalam filem P. Ramlee. Betul. Oleh Ramdan Seri P. Ramlee dengan necktie kecil semua Betul. kan. Jadi itulah dia perubahan fashion. Dia. Baik Gip, kita akan kembali selepas ini. Jom kita berhibur dahulu bersama lagu ini. Drama. Amboi, macam kenal lagu ni kan. Niki Ning dan juga Yani, untuk anda yang sedang menonton ketika ini, jangan ke mana-mana. Gip Idris akan kembali lagi bersama dengan saya, Odi Petra. Jangan nakal-nakal. Drama. Amboi, dia lagu ni bertiga. Tapi dah jadi berempat bila saya masuk drama. Baik, sekali lagi terima kasih kepada anda yang menonton ketika ini di saluran berita My Freebie 123. Kepada anda yang sedang mendengar juga, mungkin tak puas dengar radio, nak menyaksikan bagaimana Gip dan juga saya di konti ini, anda boleh terus ke live streaming di aplikasi RTM Click dan juga My Click untuk anda menonton juga bersama-sama dengan kami di saluran berita My Freeview 123. Saluran berita lah dekat live streaming itu. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang sedang mendengar ketika ni. Ramai yang mendengar juga. Saudara Fizi kita juga sedang mendengar dalam perjalanan pulang bercuti dari Terengganu ke Kuala Lumpur ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Betul. Mungkin bolehlah kita say hi pada Fizi dan keluarga. Hai semua. Hai, Assalamualaikum Fizi dan keluarga. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Gip, okey, Yes, kita baik. ada soalan lagi ni. Baik. Sebagai orang penting dalam keterampilan seseorang artis itu, apa yang paling mencabar sekali untuk Gip lakukan? Boleh Gip kongsikan sedikit kepada pendengar Nasional FM. Mana tahu di kalangan pendengar ni ada yang berminat menceburi bidang seperti yang Gip lakukan sekarang ini. Keterampilan seseorang artis, apa yang paling penting? Memahami dia atau dia mengikut kita, atau nak ikut dia ke, macam mana? Okey, sebenarnya untuk keterampilan artis ni, apabila sesuatu konsep telah diketengahkan, kita harus ikut konsep tu. Okey. Jadi sesetengah artis pun dia tak seselesa dengan konsep yang diketengahkan, konsep yang diberi. Jadi persefahaman antara kita dengan artis tu sangat penting sebenarnya. Okey. Jadi kadang-kadang dia terpaksa ikut, kadang-kadang dia tak suka pakai skinny, dia suka pakai seluar besar, tapi dia terpaksa pakai skinny. Okey. Jadi win-win situation macam tu. Itu persefahaman antara artis dengan kita sangat penting lah bagi saya. Itu memang sangat mencabar. Kadang-kadang dia tak nak pakai. Jadi kita harus pandai untuk macam mana untuk mengolah rekaan itu agar dia selesa. Sebab itu sangat penting. Okey. Betul. Sebab nak kena tengok juga, sesetengah artis ni dia mungkin ada gayanya yang begini, tapi kita nak Betul. masukkan elemen yang seperti ini kan. Betul. Macam mana sebenarnya Gip dari segi hubungan bersama dengan artis terutamanya dalam menyediakan fashion mereka? Okey, hubungan dengan artis tu setakat ni alhamdulillah tak ada masalah kan. Cuma kadang-kadang bila sesuatu konsep tu diberi, jadi kita terpaksa akur dengan konsep itulah. Tapi kita harus memastikan keselesaan kepada si pemakai. Okey. Itu yang paling penting. Baik. Ya. Sepanjang terlibat dalam bidang ini, ada tak pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Gip? Boleh Gip ceritakan pengalaman? Biasa pengalaman manis semua manis. Aha. Kita nak yang mencabar lah. Kita tak nak cakap dia sebagai pengalaman yang pahit, tapi pengalaman yang mencabar diri Gip. Mungkin ada satu hari tu pakaian tak kena. Lagi apa lagi? Okey, kalau yang dalam bab pakaian tak kena tu memang banyak lah. Sebabnya kita kena standby banyak pakaian kan bila sesuatu event tu berlangsung. Tapi cabaran yang paling mencabar lah bagi saya ialah bila saya buat wardrobe untuk styling untuk satu filem ni, di mana saya pun terpaksa berlakon juga kat situ. Oh. Ini sudah lebih. Ya, betul. Jadi dia Okay. tengok saya tengah buat styling, mungkin yelah ada filem yang tengah viral tu kan. Jadi dia ambil saya juga sebagai pelakon. Itulah
Jadi saya pun terpaksa di make upkan dengan tak rela. Tapi itulah, walaupun tak rela tapi saya cubalah kan. Mana tahu saya boleh ketengahkan diri dalam bidang lakonan. Tetapi sayangnya memang kecewa. Memang kecewa. Semua orang kecewa melihat lakonan saya. Kenapa watak awak bukan lalu lalang? Ada skripnya. Saya ada skrip. Skrip saya walaupun saya kira dalam Berapa babak? satu babak tapi 6 kerat je. Itu pun susah. Gip, bukan orang yang berada pada situasi itu saja. Saya yang mendengar pun kecewa. Jadi saya pun sekarang ni saya dah bertaubat lah. Saya tak akan cuba-cuba menjinakkan diri dalam bidang lakonan lagi. Saya tak pernah dengar orang bertaubat daripada melakukan peluang tu, Gip. Peluang. Yelah, mungkin bukan bidang saya kan. Jadi mungkin depan kamera saya tak boleh kan. Saya Rupanya tahu susah lakonan Saya tahu ni. apa puncanya. Puncanya adalah kerana anda juga yang menyediakan wardrobe untuk para pelakon. Ya, betul. Dan memanglah kekangan bagi kita yang mungkin baru dalam industri berlakonan ni, kita nak sibuk lagi sediakan pakaian orang bila masa nak menghayati skrip kita sendiri. Betul Odi, betul. Itu silap awak ni. Betul, Masa betul. tu awak tak kenal saya lagi. Ya betul. Mungkin itu adalah bani daripada baju tu sendiri. Tapi baju awak okey, heboh. Baju okey, baju tu nampaklah ciri-ciri apa konsep yang dia nak ketengahkan tu kan, macam watak antagonis. Okey. Tapi saya tak berapa mendalami jiwa antagonis tu. 6 kerat saya, pun watak ya, antagonis. saya dapat lakonkan watak gangster. Okey. Tapi bila cumanya senang je. Saya kena jawab panggilan, cakap yelah seperti gangster kan. Tapi bila dah on set tu, bila saya angkat telefon, sepatutnya cara gangster. Tapi Assalamualaikum. Saya cakap macam tu. Jadi kat mana ciri-ciri gangster tu? Baju dah gangster. Dia macam ni. Assalamualaikum. Gitu. Ya betul. Tapi saya tak boleh buat macam tu. Okey. Muka dah gangster habis dah. Dia gemuruh lah tu. Ya betul. Tapi sebenarnya kita tahu tak, pada saya lah, situasi tu sebenarnya membolehkan anda lebih mendalami bidang ini dengan lebih baik. Betul. Saya Kerana setuju. walaupun hanya 6 kerat ayat skrip sahaja, tetapi selepas ini apabila anda berhadapan dengan artis lagi untuk event itu, event ini, filem itu, drama ini, anda akan mempunyai rasa bahawa anda adalah pelakon yang akan mengenakan pakaian tersebut. Ya betul. Betul tak, Gip? Jadi saya faham sekarang apa yang mereka lalui sebenarnya. Apa yang mereka Betul, lalui. betul. Baik, Gip. Awak bukan jalan-jalan, Gip. Selain daripada mukadimah yang panjang tadi saya sebut tadi, Okey. fashion talent founder, fashion show modeling and runway choreographer, anda juga merupakan seorang usahawan yang menjalankan perniagaan. Jalin kerjasama antara Jenama Baju dan juga Preka Fashion. Betul. Okey, ini ada baharu ke atau macam mana? Tak ada. Saya itu macam saya kadang-kadang aje lah. Kadang-kadang saya saja. Saya tak fokus sangat ke arah tu. Okey, tapi still berjalan lah. Still berjalan. Alhamdulillah. GKL kita baik-baik saja. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Kita akan berhibur terlebih dahulu. Selepas ini Gip Idris akan kembali lagi bersama-sama dengan saya. Untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di saluran berita My Freeview 123, jangan ke mana-mana, jom hayati lagu ini dahulu. Lontaran vokal daripada Awira menerusi Andaiku Bercinta Lagi. Andai ku bercinta lagi. Kehebatan vokal Awira menerusi lagu tersebut sememangnya cukup mengujakan kita lah untuk terus memberikan semangat kepada anda dan juga Gip yang masih lagi bersama dengan saya, Gip Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi. Assalamualaikum semua. Awira juga adalah antara artis yang anda bekerja sama. Ya betul. Baik, untuk sekarang ini jugalah Sekarang ini ada Baik. beberapa lagi. Awira macam mana? Okey? Okey, alhamdulillah. Baik, Abang Azlan? Abang Azan okey, alhamdulillah. Baik, Gip. Kita menyentuh mengenai career Gip ini. Mungkin ada lagi yang tertanya-tanya apa sebenarnya, bagaimana, adakah pulangan yang cukup lumayan ketika sekiranya bersama dalam career yang Gip ceburi ini, ataupun sebenarnya pada asalnya hanya untuk suka-suka, ataupun memang minat itu dalam dunia fashion terutamanya itu memang sangat mendalam. Mungkin boleh jadi iktibar kepada pendengar dan juga penonton kita ketika ini. Okey, sebenarnya ia bermula sebagai suka-suka. Okey. Tapi sebenarnya bila suka-suka tu kita terpaksa ada komitmen. Bila komitmen tu memerlukan kita mengeluarkan modal. Jadi bila jadi suka-suka dah jadi sebagai komitmen kan. Jadi benda tu harus berlaku. Apa-apa sahaja yang kita lakukan semuanya haruslah serius lah sebenarnya. Okey. Walaupun suka-suka tapi
Bila hobi tu boleh mendatangkan pulangan yang berbaloi lah, insyaAllah. Bagi saya, mendatangkan pulangan yang berbaloi dengan hobi kita tu. Jadi pada hemat saya, semua pendengar yang ingin buat stylist ni, yang ingin menjadi stylist untuk selebriti, mereka haruslah memang kena ada modal lah kan. Sebab kita akan memerlukan banyak wang untuk membeli mereka baju macam tu, dan sangat penting kita punya perhubungan dengan designer lain juga. Pendek kata, kalau dari luar nak datang ke Kota Raya lah, contoh ke Kuala Lumpur, biar ada ilmu sedikit dan juga mungkin ada kenalan yang lebih baik lah betul. dalam arena bidang ini. Betul, dia sangat betul sebab kenalan tu penting. Network tu, jaringan network tu, jadi jaringan network tu nanti akan membuatkan satu ekosistem yang bagus, kitaran ekosistem tu. Jadi kita boleh dalam circle tu lah, kita dalam circle yang selamat tu, jadi kita boleh sama-sama membantu antara satu sama lain. Baik, jadi macam Gibb sendiri, network yang mungkin sekarang ini dah boleh kata besar, pada permulaannya bagaimana? Hanya dengan 1-2 kenalan atau memang dah ada kenalan sebenarnya? Okey, alhamdulillah. Permulaan saya bersyukur kepada Allah kan, sebab permulaan saya terus dapat jaringan network yang amat besar lah. Sebab rakan-rakan saya kebanyakannya semua artis yang ada follower 1 million macam tu lah. Kena mention Alhamdulillah. Jadi secara tak langsung kawan-kawan ni sangat membantu. Baik. Jadi kita perlukan jaringan network sebenarnya. Yang penting anda yang sedang menonton dan juga sedang mendengar ketika ini, berbuat baiklah dengan sesiapa pun. Ya, betul. Kerana kalau kita baik, kita akan dapat kenalan yang baik. Betul. InsyaAllah akan membantu kita pada masa akan datang. Baik, Gibb, kita pun dah sampai ke penghujung ni. Kita nak sentuh jugalah mengenai COVID-19. Ya. Okey, bidang Gibb juga saya rasa memang ada terkesan kerana tidak ada syuting, tidak ada program juga kan. Bagaimana Gibb meneruskan kehidupan dengan semangat yang bagaimana sebenarnya? Yalah, semua even Hafiz Rosdi pun sebelum ini saya temu ramah kan, Mawar Rashid juga, mereka juga ada berkongsi. Mungkin Gibb ada sudut yang lain pula, bagaimana? Saya memang COVID ni memang sangat memberi kesan kepada saya lah. Sampai sekarang pun saya pun berulang-alik ke hospital. Jumpa psikiatri sebab saya pun saya kena pernah sebab saya dia diagnose anxiety disorder. Jadi sekarang ni pun saya masih lagi berulang dengan pihak hospital. Jadi benda tu sebenarnya tekanan yang saya dapat bila mula-mula kedai di Central Market tu kan, untuk tempat saya beroperasi, bila wave yang gelombang yang kedua tu terpaksa ditutup. Jadi saya dah macam tak ada tempat nak pergi kan. So bila dah makin lama alhamdulillah lah saya boleh kawal, dan bila dah start balik buka yang terbaru ni kan, pasal apa endemik ni, alhamdulillah semua makin masuk lah. Alhamdulillah. Tapi memang suffer lah dulu. Biasalah tu ujian. Tapi hikmah di sebaliknya? Hikmah dia banyak, hikmah dia sebenarnya, Odi. Sangat banyak hikmah. Secara peribadi ada perubahan yang berlaku? Alhamdulillah. Sebenarnya kita memang kita kena dekatkan diri dengan Tuhan. Tu je. Baik. Tak terkata saya. Ya. Baik, Gibb, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak, Gibb, atas kesudian bersama-sama dengan kita. Mungkin ada rakan-rakan yang nak follow Gibb, nak tahu, mungkin nak bertanya sendiri secara peribadi kepada Gibb. Media sosialnya, Instagram apa? Instagram saya Gibb Idris Official lah. Facebook saya Gibb Idris saja. Boleh cari saya dekat situ. Senang saja. GIB ya, betul. Bukan JIB. Ya, betul. Gibb Idris. Okey, baik. Terima kasih, Gibb, atas ruangan. Mungkin yang terakhir. Harapan Gibb, sedikit pesanan untuk rakan-rakan semua pendengar Nasional FM. Okey, harapan saya agar sebenarnya kita kena menjaga hubungan kita sesama manusia, menjaga hubungan kita dengan Allah lah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi bila kita dah jaga tu, insya-Allah dengan amal ibadat kita, Allah akan bagi kita rezeki. Bila kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Cubalah.
InsyaAllah. Amin. Amin. Allahumma. Saya tak pernah lagi dapat pesanan daripada tetamu macam ni. Anjat boy. Baik Gib, terima kasih Gib atas perkongsian hari ini. Harapan kita dapatlah memberikan manfaat kepada pendengar dan juga penonton ketika ini. Sampai di sini dahulu rancangan Counter Celebrity menerusi seleksi Konti Radio bersama-sama dengan kami yang juga bersiaran secara langsung di saluran berita My Preview 123 di Facebook Nasional FM bersama dengan saya Odi Petra dan juga rakan penerbit saya Cik Alia dan juga Cik Nora Zura dan juga rakan-rakan kru penerbitan dari saluran berita RTM My Preview 123. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini rancangan On Viral bersama rakan saya pula. Apa yang viral semuanya yang menarik dihimpunkan melalui On Viral dan esok 2.30 minit petang rakan-rakan saya dari stesen-stesen negeri pula untuk seleksi Konti Radio. Salam sayang daripada saya Odi Petra. Semoga anda baik-baik sahaja. Juga terima kasih sekali lagi Keep It Race bersama dengan kami di sini. Assalamualaikum, bye.